Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya nak ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang menonton YouTube Perhebat ni. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana anda adalah yang terbaik, kerana anda ingin menimba ilmu dalam program ini, insya-Allah. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Zakaria selaku moderator anda pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita ada topik-topik yang menarik dan topik ini akan dikupaskan oleh speaker yang sangat-sangat berpengalaman dalam topik ini, insyaAllah. Sebelum nak mulakan, saya minta kepada para YouTubers ni, para yang penonton dan para hadirin, minta tolong tekan butang like, share dan subscribe supaya anda tidak terlepas dengan informasi-informasi yang terkini dan menarik daripada Perhebat. Topik yang kita akan kupaskan pada pagi ini, yang topik sangat-sangat menarik adalah kenapa nak bisnes. Kenapa kita nak bisnes? Adakah kita nak bisnes ni untuk kita semata-mata untuk suka-suka, atau kita gunakan bisnes ni adalah sebagai satu kerjaya kedua kita apabila bersara nanti? Macam adakah benda ni masih boleh ke nak bisnes ni kan? Apakah ilmu-ilmu yang kita perlu kena ada supaya kita nak teruskan kerjaya perniagaan ini? Tanpa melengahkan masa, saya menjemput speaker kita, Encik Muhammad Hisham, ataupun dikenali sebagai MHI. Bukan Malaysia hari ini ya. Jangan tersilap kat situ. Saya menjemput beliau untuk meneruskan program ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saya Encik Hafiz sebagai moderator pada hari ini untuk kita membincangkan satu topik yang amat istimewa pada hari ini, iaitu topik kita adalah kenapa nak bisnes. Jadi tajuk pada hari ini sebenarnya kenapa nak bisnes merupakan satu tajuk yang memang kita sentiasa dengar berkaitan dengan perniagaan, bisnes. Jadi saya akan huraikan serba sedikit kenapa sebenarnya kita nak bisnes. Jadi dalam perkataan bisnes tersebut pun mempunyai pelbagai definisi sendiri. Tapi saya telah definisikan satu ayat, satu istilah, satu perkataan yang kita boleh gunakan dan kita boleh ingati kenapa nak bisnes. Dalam perkataan bisnes itu sendiri pun kita kena kenal pasti B-I-S-N-E-S, business. Iaitu dalam bahasa Inggeris kita letakkan build. B itu adalah build. Kita bina. Perniagaan kita mesti bina. Dia tidak boleh diwujudkan dengan sendiri. Kita kena bina. Dan yang kedua adalah I, iaitu individual. Individual itu adalah individu. Kita kena bina diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita perlu ada strength. S adalah strength, iaitu kekuatan. Bina diri kita dengan kekuatan. Dan yang keempat ialah N, iaitu networking. Dalam perniagaan kita tak boleh buat seorang-seorang. Kena ada networking, kena ada rangkaian, kena ada business contact. Dan yang kelima iaitu E, iaitu dia panggil entrepreneur. Entrepreneur adalah keusahawanan. Bisnes ni adalah keusahawanan. Kita bukan setakat menjadi seorang penjual, peniaga, tapi kita menjadi seorang usahawan. Dan skop usahawan tu sangat-sangat luas. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, iaitu S, yang dipanggil skill. Bisnes kita kena ada kemahiran. Sama ada kita nak buat bisnes pertanian, kita nak buat bisnes otomotif, kita nak buat bisnes dobi, kita nak buat bisnes kedai runcit, dan apa-apa saja bisnes yang kita ada, kita perlu ada kemahiran. Di sini saya rungkaikan, business is build individual strength, networking, entrepreneur and skill. Jadi mengikut beberapa definisi yang kita dengar, yang kita boleh baca,
oleh Vincent A. Gabriel 1995 mengatakan perniagaan merupakan pengagihan dan pertukaran semua barangan berlebihan yang dihasilkan daripada ladang-ladang, lautan, hutan-hutan dan kilang-kilang supaya mereka yang dapat diperolehi oleh pengguna terakhir pada tempat dan harga yang berpatutan. Secara ringkasnya, perniagaan adalah merupakan pengagihan dan pertukaran. So, kita ada proses jual beli sama ada daripada sumber-sumber alam khazanah semula jadi, daripada hutan, ladang, sumber laut dan pelbagai lagi di situ. So, ini mengikut Vincent A. Gabriel. Dan mengikut pula Ten Hun Suk, Lok Chung Hua dan Abdullah Munsi bin Abdul Rahim 1999, perniagaan merupakan semua kegiatan membeli. Ingat, perniagaan merupakan semua kegiatan membeli dan menjual. So, istilah yang disebutkan pun lebih kurang sama. Maknanya, proses menjual dan membeli mesti wujud, iaitu membeli dan menjual apa? Kita membeli dan menjual barangan, perkhidmatan, dengan motif utama kita adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dan definisi yang ketiga pula mengikut Ronald J. Abbott dan Ricky W. Griffin 1998, perniagaan merupakan suatu organisasi yang membekalkan barangan atau perkhidmatan untuk keuntungan. So, perniagaan ni sebenarnya merupakan satu organisasi. Istilah dia lebih besar lagi. Tapi motif utamanya sama, iaitu kita ada proses jual beli sama ada barang ataupun perkhidmatan. Mungkin ada di antara kita di luar sana, para yang mendengar webinar pada hari ini, mungkin ada yang masih lagi belum faham apa itu barangan. So, barangan ni sebenarnya adalah produk. Seperti kita jual sos cili, kita jual terung, kita buat bisnes sabun, kita jual minyak wangi. So, kita ada barang, produk yang kita boleh lihat, yang kita boleh nampak. Tapi perkhidmatan ni adalah servis, iaitu kita memberikan khidmat. Seperti contoh, kita buat bisnes gunting rambut, kita buat perkhidmatan cuci kenderaan, kita buat bisnes urut, kita buat dan macam-macam lagi yang menyebabkan tenaga kita, kudrat kita untuk kita mendapatkan keuntungan. Jadi secara ringkasnya di sini daripada semua definisi yang ada, kita dapat simpulkan bahawa perniagaan ataupun bisnes itu merupakan suatu usaha untuk mengagih dan menukarkan barangan yang berbentuk barangan fizikal ataupun perkhidmatan. Maksud yang saya jelaskan tadi, produk ataupun perkhidmatan daripada pengeluar asal kepada pengguna terakhir dengan harga-harga yang berpatutan, dan seterusnya sudah pastinya dia akan berlaku proses pemindahan yang dipersetujui sebagai alat pertukaran. So, kalau di Malaysia ni sebagai alat pertukaran kita pakai ringgit Malaysia lah, iaitu nilai mata wang. Dan terakhir sekali, bila kita buat bisnes, sudah pastinya tak lain dan tak bukan kita nakkan kepada faedah dan keuntungan. So, kalau kita buat bisnes tak ada untung, baik tak payah buat bisnes. So, kalau nak bisnes, tanamkan dalam diri kita, kita nak untung. Sama ada untung tersebut 10%, 20%, 30%, 50% ataupun 100% terpulang kepada cara kita untuk manage ataupun menguruskan perniagaan kita. Jadi di sini, cuba kita sama-sama fikirkan, kenapa kita nak bisnes? Orang duk sibuk nak bisnes, tapi kita sendiri, kenapa kita nak bisnes? Okey? Dan di sini saya listkan beberapa yang saya rasakan benda ni penting, iaitu yang pertama sekali, kenapa kita nak bisnes? Kerana kita nak mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sebelum ni mungkin kita kerja makan gaji. Kalau gaji kita RM5,000, kalau naik pun setahun sekali saja naik. Jadi kalau kita buat bisnes, hari ini mungkin boleh dapat RM5,000, besok mungkin boleh dapat RM10,000, bulan depan mungkin boleh dapat RM40,000, bergantung kepada bisnes yang kita nak buat. Jadi dengan cara kita buat bisnes, kita boleh mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dan yang ketiga, kenapa kita nak buat bisnes? Kerana kita ingin bebas dan berdikari. Sebab dalam bisnes ni kita boleh buat tak kira waktu, 24 jam. 24 jam kita boleh buat 2-3 hari, kita boleh buat
48 jam, kita boleh buat ikut masa kita. Sebab dia bebas dan berdikari. Kalau kita makan gaji, kita hanya berada 8 sampai 5. Jadi kalau kita bisnes, kita boleh pagi, kita boleh buat, tengah hari boleh buat, petang, malam, kadang-kadang sampai pagi. Cuba bayangkan kalau orang yang buat bisnes. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Pasar Borong, Selayang, tengok bisnes diorang, sampai 10 malam bermula dan habis mungkin sampai 4 pagi, 5 pagi. So, waktu kita sedang diulik mimpi, mereka menjalankan perniagaan. Dan seterusnya, yang ketiga, ialah kita ingin melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Sebab selama ni mungkin kita tidak dapat menjalankan sesuatu perniagaan tersebut. Jadi dengan kita buat bisnes ni, kita dapat buat sesuatu yang lain daripada orang lain. Sebelum ni mungkin kita bekerja makan gaji, saya ni ada satu idea ni, nak buat produk ni, nak buat ni, tapi ada kekangan masa, tugas dan lain-lain, tak boleh. So saya buat bisnes. So supaya saya boleh open, saya boleh buat lain daripada yang lain. Mungkin barang yang kita hasilkan tu tak ada satu pun di dunia. Itu yang terjadi macam contohnya vaksin kan, COVID-19 yang berlaku, pandemik sekarang dah masuk fasa endemik. Siapa yang boleh buat vaksin, mencipta vaksin, so dia buat lain daripada yang lain, so dia menjadi bilioner hanya menjual vaksin ataupun ubat-ubatan saja. Ataupun contohnya lagi, mungkin kita boleh buat ubat untuk kempiskan perut. Kan? Tambah-tambah lagi musim pandemik yang berlaku, kita ni kan biasalah makan tidur saja. So maknanya dekat sini kita cipta satu vitamin, satu ubat bagaimana untuk mengkempiskan perut kita sendiri. So dengan cara macam ni, produk kita insya-Allah boleh laris dengan cara yang betul, iklan yang betul, dengan sasaran pelanggan yang betul. Dan yang keempat ialah kerana kita ingin mencuba nasib. Setengah-setengah orang, tak apalah, kita buat bisnes lah. Sebab sebelum ni kita makan gaji, tak boleh nak buat bisnes. So ada duit lebih, mungkin kita ada duit grand duty banyak dan sebagainya, cubalah. Cikgu Syam kata, buat bisnes bagus, sebab duit banyak kan. So kita cuba nasib buat bisnes. So ada setengah antara kita yang ingin mencuba nasib. Dan seterusnya mungkin kerana kita tiada pilihan lain. Anda gagal mendapatkan pekerjaan, nak minta kerja security pun tak dapat, nak mohon tanah pun tak dapat, tak boleh nak buat apa-apa, so nak berdapat kerja apa-apa pun tak boleh. So kita pun tak ada lain, buat bisnes lah. Walaupun kita buat bisnes tepi jalan pun, kalau betul cara dan kaedah dia, kita boleh jadi jutawan. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sari 2 ni, berlaku berkaitan dengan dunia bisnes, iaitu buat bisnes berkaitan dengan Chef Amal. Semua dengar kan Chef Amal, dia buat nasi biryani. Cuba bayangkan sampai dia orang boleh kira daging ayam ada 1,200 dijual satu hari, daging kambing 1,200, ayam RM25 satu bekas, kambing pula lamb shank dia RM50. So total semua tu dekat RM90,000. Ayam RM30,000 campur RM60,000 kambing. So satu hari dia dapat RM90,000. Kali 30 hari berapa juta dapat tu. So maknanya dekat sini sebenarnya walaupun bisnes tersebut hanya berniaga di tepi jalan sahaja, tapi kalau betul cara dan kaedahnya, kita pasti berjaya. Saya bagi satu lagi contoh. 7 tahun yang lepas, keluar dalam surat khabar berita harian, warga asing memperolehi pendapatan sebanyak RM3,000 sehari. Satu hari sahaja kita boleh dapat RM3,000. Bisnes dia bisnes apa? Bisnesnya hanya jual goreng pisang sahaja. Bayangkan, hanya berniaga di tepi jalan dekat Cokek tu. So perniagaan tersebut, lesen tu sudah pasti dah bukan lesen dia dapat. Mungkin orang kita ke yang dapat lesen tu disabkan kepada warga asing. So dia dapat komisen daripada situ. So warga asing tersebut jual goreng pisang di tepi jalan saja. So pendapatan dia dapat satu hari RM3,000. So macam mana dia boleh dapat satu hari RM3,000? Dengan hanya jual goreng pisang sahaja. So dia buka 15 cawangan kedai goreng pisang di Cokek di tepi jalan sahaja. So 15 cawangan kali satu hari dia dapat RM400.
So lebih kurang satu hari dia dapat RM6,000 jualan dia secara kasarnya. So bayangkan RM6,000, tolaklah 50% duit minyak masak, bayar belanja minyak masak, beli goreng pisang, pekerja dan sebagainya. So tolak dekat situ 50%. So daripada RM6,000 tu tolak RM3,000, so dia dapat RM3,000 bersih sehari sahaja. Bayangkan kalau dia kerja 30 hari kali RM3,000, so berapa satu bulan hanya jual goreng pisang. So maknanya kat sini strategi marketing sangat-sangat penting. Kadang-kadang kalau kita buat perniagaan, walaupun semudah kita buat perniagaan jual air sahaja di tepi jalan pun, kita boleh jadi jutawan dengan syarat kita bukan buka satu, tapi kita mungkin boleh buka 15 cawangan kedai air sahaja di sekitar Lembah Kelang, ataupun di mana-mana sahaja yang kita boleh aturkan. Jadi sebenarnya dalam kita nak bisnes ni, kita kena tengok kepada pelbagai persepsi ataupun pelbagai keadaan yang bolehkan kita boleh pergi jauh. Yang seterusnya, kerana apa lagi? Kenapa nak bisnes? Kerana mungkin mengikut orang lain, orang berniaga, kita juga nak berniaga. Kita tengok, wah ni dapat jutawan ni, yang ni dapat RM100,000. Kita tengok Datuk Ali Shukri dapat banyak duit. Kita tengok orang ni dapat banyak, ratus-ratus ribu, pun kita pun terikut juga nak buat. So ada di antara kita mengikut orang berniaga. Dan mungkin juga kerana family kita ada bisnes. Family business, tradisi turun-temurun daripada atuk kita, daripada ayah kita, daripada kita sendiri, meneruskan tradisi keluarga. Dan saya ingin memberitahu di sini, kalau kita buat family business, pastikan kalau boleh masa atuk kita ada satu kedai, masa ayah kita ada satu kedai, dan masa zaman kita wujudkan lagi cawangan, mungkin ada 2-3 cawangan, besarkan lagi supaya boleh diwarisi kepada anak cucu kita perniagaan tersebut. Dan ini akan menjadi legasi keluarga kita dalam dunia perniagaan. Dan seterusnya, kenapa orang nak bisnes? Kerana mungkin kita ada duit lebih. Tambahan, ramai di antara warga ATM kita yang bersara nanti ada duit banyak, tak tahu nak buat apa, duit pun berlebihan. Masa itulah kita baru nak buat bisnes. So, saya ingatkan sekali lagi, untuk buat perniagaan ni memang kita nampak macam mudah. Dan kalau kena caranya, memang kita nampak senang. So, di sini kalau dalam bisnes, kita perlu ada ilmu terlebih dahulu. Pertama, perlu ada minat. Minat akan menggerakkan seluruh kita punya fizikal kita, tangan kita, segala-galanya pergi kepada kita punya minda kita, sebab dalam minda kita ni ada satu bahan kimia. Bila kita wujud je minat dalam bisnes, bahan kimia tersebut akan dirembeskan kepada sel-sel otak kita dan akan turun terus pergi kepada tenaga fizikal kita untuk kita run, untuk kita menjalankan perniagaan tersebut. Sebab tu penting di sini, untuk kita menjalankan apa-apa sahaja perniagaan, kita perlu ada minat. Sebab minat adalah kunci utama untuk kita lebih eager, untuk lebih bersungguh-sungguh untuk kita menjalankan perniagaan. Dan bila kita ada minat, tips yang kedua adalah kena cari ilmu. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, boleh cari ilmu di mana-mana sahaja. Tambah lagi sekarang, ilmu hanya di hujung jari sahaja. Petik satu kali, semua sudah ada. Nak ilmu pasal apa? Buka kedai Dobi. Nak ilmu buka baiki letrik, nak ilmu tanam pokok, nak ilmu ternak kambing, lembu, nak ternak apa-apa sahaja, nak buat bidang bisnes apa-apa sahaja, semua di hujung jari. Cuma paling penting itu hanya setakat ilmu. Jadi yang ketiga, kita perlu ada kemahiran, iaitu kena berguru. Kalau mengaji Quran sekalipun, walaupun kita tengok YouTube ke belajar, tapi sebaik-baiknya kena ada mentor, kena ada sifu, kena ada cikgu, kena ada tenaga pengajar, kena ada teacher yang akan guide kita untuk pergi jauh lebih ke hadapan. Jadi di sini sebenarnya banyak faktor kenapa kita nak bisnes. Dan yang paling saya teruja sekali dan yang paling penting ialah kenapa kita nak bisnes. Sememangnya bisnes adalah pilihan utama kita. Sebab bila kita pilih bisnes sebagai utama kita,
semua yang saya sebutkan tadi daripada awal tadi sudah pastinya akan dirangkumkan ke semuanya sekali. Jadi pentingnya bisnes ni sebenarnya ialah kita kena letakkan dia di nombor satu. Bisnes adalah pilihan utama kita. Sebab kita nak menjalankan perniagaan ni bukan boleh buat main-main. Kita dah habiskan duit kita dah habiskan tenaga kita dah habiskan masa kita dah habiskan tidur kita dan sebagainya. Sebab saya bagi satu tips lagi, sebab jarang-jarang tips ni dapat. Untuk kita menjalankan perniagaan, tuan-tuan dan hadirin yang ada di luar sana, kena bertungkus lumus, kena bersungguh-sungguh dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun ni untuk menjalankan perniagaan, kena bersungguh-sungguh dalam tempoh 3 tahun. Sebab dalam tempoh 3 tahun inilah kita akan merintangi pelbagai cabaran, pelbagai rintangan yang akan kita tempuhi dalam tempoh 3 tahun. Kalau kita buat bisnes otomotif, baiki kenderaan, tiba-tiba kita buka, kadang-kadang adalah orang datang untuk peras ugut ke, ini tanah ni kena bayar wang wang tebusan lah, wang alung kawasan lah, ataupun mungkin modal tak cukup dan sebagainya. So dalam 3 tahun ni ranjau-ranjau berduri, rintangan, desakan, macam-macam akan timbul. Sebab dalam masa 3 tahun ni, kalau kita boleh atasi segala rintangan dan cabaran yang ada tersebut, insya-Allah selepas 3 tahun kita akan dapat apa yang kita inginkan. Jadi penting yang di sini ialah dalam bisnes kita tak akan boleh berjaya dalam masa 1 hari, dalam masa 2 bulan, dalam masa setahun. Kadang-kadang dalam masa 3 tahun pun belum tentu lagi. Tapi kita kena konsisten sebab dalam tempoh 3 tahun tu merupakan satu tempoh yang agak panjang, dan insya-Allah kalau kita betul-betul nekat dan betul-betul kita menjadi seorang usahawan yang Muslim, so kita akan boleh pergi jauh. Dan seperti yang saya tunjukkan dalam beberapa slide yang ada ni, kenapa kita nak bisnes, saya ilustrasikan di sini supaya kebanyakan nak bisnes sudah pasti dalam minda kita nak duit. Dan apa bisnes yang kita nak buat, nak sesuai, macam-macam ada dalam fikiran kita. Mungkin kita nak balik kampung, nak buat bisnes di kampung, nak buka syarikat, kita nak macam-macam. Dengan bisnes boleh beli kereta baru lah, dan macam-macam lagi. So mana dekat sini pilihan sebenarnya terletak kepada kita. Macam saya jelaskan pada awal tadi, dalam bisnes kita perlu ada minat, cari ilmu dan juga cari kemahiran. Dan dalam bidang perniagaan ini pula ada 4 perkara yang penting yang kita perlu faham sebelum kita nak menjuruskan diri kita dalam bidang perniagaan. So yang pertama sekali, kita kena tahu apa barang yang kita nak jual. Apa produk yang kita ingin pasarkan. Sama ada bentuk barangan, produk ataupun perkhidmatan. Dan barangan ni, macam saya sebutkan pada awal tadi, kita nampak, kita lihat, kita hidu, kita rasa. Contoh seperti mungkin kita boleh jual baju, kita jual keropok, kita jual sabun, kita jual barang-barang mainan dan macam-macam lagi yang ada. So maknanya kat sini produk yang kita nampak lah dengan kata mudahnya. Okey. Dan satu lagi ialah bidang perkhidmatan. Bidang perkhidmatan ni sesuatu yang kita tidak dapat dilihat, dihidu, dirasa dan disentuh secara fizikal. Namun demikian kehadiran servis tersebut, perkhidmatan tersebut boleh memenuhi kehendak pembeli ataupun pelanggan, dan seterusnya kita boleh menjana pendapatan daripada barangan tersebut. So yang pertama sekali saya sebutkan, mesti ada barang ataupun perkhidmatan. Yang kedua, mesti ada pertukaran nilai, iaitu mesti ada pertukaran nilai ni maknanya ada proses jual beli. So bila ada proses jual beli, sudah pastinya dia melibatkan wang dan sudah pastinya ada keuntungan yang kita dapat di situ. So mesti ada pertukaran nilai. Yang ketiga, perlu ada untung. Okey? Yang ketiga, perlu ada untung, di mana keuntungan tersebut kita kira daripada hasil bersih jualan barangan ataupun perkhidmatan setelah ditolak dengan apa-apa perbelanjaan yang kita keluarkan dari segi kos operasi kita, cukai dan apa-apa perbelanjaan.
Dan keuntungan ni sebenarnya merupakan satu matlamat yang paling utama apabila kita menjalankan perniagaan. Dan keuntungan ni sebenarnya merupakan satu pengukur. Kalau kita boleh dapat 10% keuntungan, alhamdulillah, syukur nikmat. Kalau kita boleh dapat 50% pun alhamdulillah, lagi-lagi syukur nikmat. Dan kalau kita dapat 90% keuntungan pun alhamdulillah, lagi-lagi syukur nikmat. So sebenarnya strategi dalam bisnes itu sangat penting bagaimana kita nak dapatkan keuntungan tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah apabila kita menjalankan bisnes perniagaan, sudah pastinya kita nak memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan. So bila kita nak buat perniagaan, kita kena tengok apa sekarang ni yang menjadi permintaan kepada masyarakat. Tambah-tambah lagi bulan-bulan puasa, kan? Bulan-bulan puasa banyak perniagaan akan wujud yang berlaku. Bulan puasa selalunya apa? Air tebu sudah pasti. Bayangkan setiap pasar Ramadan sudah pastinya paling sikit mesti ada 2 jual air tebu. So bila jual 2 air tebu dekat situ, so maknanya bayangkan kalau kita ada satu tempat pasar Ramadan ada 2 kedai air tebu, kalau kita ada 10 pasar Ramadan, bayangkan berapa kita akan dapat. Apa lagi? Makanan, pakaian, itu kalau bulan puasa. Akan datang lagi masa hari raya Korban, masa Korban nanti. So masa Korban nanti pula apa bisnes yang sangat bagus? Saya rasa anda-anda semua di luar sana sudah tahu apa bisnes yang sangat bagus masa Korban. Sudah pastinya lembu korban. Okey, kambing. So bayangkan kalau satu ekor lembu sekarang harga dah mencecah RM5,000. 10 tahun yang lepas, satu ekor lembu baru 2,200 sahaja. 2,200 ambil daripada Myanmar, Kemboja sana, masuk ke Port Kelang, sampai ke Malaysia, ke Pelabuhan Kelang, baru 2,200. Lepas tu jual. Dapatlah margin, mungkin anggaran dalam seekor RM500 ke RM700 di situ. Bayangkan sekarang RM5,000 seekor. RM6,000, ada 9, 11, kalau grade premium sampai RM15,000 pun ada satu ekor lembu. So maknanya dekat sini banyak faktor, banyak perkara yang kita perlu lihat. Apakah benda-benda yang boleh kita jana pendapatan daripada sesuatu upacara ataupun hari-hari tertentu. Macam saya sebutkan tadilah, iaitu Hari Raya Korban, kita boleh jual lembu dan sebagainya. Okey. So ini di antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Dan satu lagi, perkhidmatan, servis. Mungkin ada di antara kita nak buka servis kedai car wash. Mungkin kita tak ada modal untuk buka car wash. Apa kata kita beli satu mesin yang boleh kita buat car wash, tak perlu ada kedai pun. Kita boleh cuci kereta dari rumah ke rumah. Kita beli satu mesin, pump, vacuum dan sebagainya. So kita buat satu iklan, mungkin nanti next topik kita akan masuk digital marketing. Kita akan tunjukkan teknik macam mana kita buat iklan, iaitu menggunakan Canva dan macam-macam lagi yang ada. So di situ macam mana kita nak iklan? Tak semestinya kita sewa kedai untuk buka car wash. Kita beli peralatan tersebut, kita buat iklan, kita boleh iklankan. Kalau kita duduk di Kelantan, kita iklan seluruh Kelantan. Kita buat bisnes car wash dari rumah ke rumah. Apa lagi kita boleh buat servis? Gunting rambut dari rumah ke rumah. Tak semestinya kita ada kedai. Okey, kita boleh buat apa lagi bisnes? Macam-macam. Kita boleh jual frozen food di rumah, beli satu chiller dalam rumah kita tu, kita tempatkan sate segera, kari pak frozen dan macam-macam lagi yang ada. Lepas tu kita letaklah satu banting banner dekat rumah tersebut. Okey, kita iklan dalam grup-grup WhatsApp perumahan dan banyak lagi. So sebenarnya bisnes adalah satu perkara yang menyeronokkan kalau kita tahu dia punya cara dan strategi dia. Dan sebenarnya kita ada choice, kita ada pilihan. Dan dalam bisnes ni sebenarnya bukan kata kita kena buat bidang perkhidmatan saja, bukan kata kita kena buka kedai saja, tak perlu buka kedai pun tak apa. Sebab sekarang bisnes orang buat secara online. Bisnes secara offline pun ada, online pun ada. Tambah lagi musim-musim pandemik yang hari itu berlaku, so kita lihat banyak buat bisnes secara online. Jadi penting dari sini adalah kita ada pilihan. Kita tak mahu bersemuka dengan pelanggan, kita buat secara online.
Jadi, untuk kita menjalankan perniagaan, sebenarnya kita boleh mula daripada sekarang. Kalau kita tengok daripada sini, the best time to plant a tree was 20 years ago. Kalau kita nak tanam pokok, kita sepatutnya bermula 20 tahun yang lepas. Kalau kita nak tanam pokok durian, kita dah boleh tanam 10 tahun yang lepas. So, sekarang kita dah terima hasilnya. Tapi sekarang kita tak risau dah. Sebab apa? Kita dah ada durian-durian hybrid. Kita dah ada petai hybrid, 3 tahun dah keluar hasil, kelapa 3 tahun dah keluar hasil. Jadi, untuk kita menjalankan perniagaan, the second best time is now, sekarang. Jadi sebelum kita nak jalankan perniagaan sekarang, kita kena macam saya sebutkan tadi, mesti ada minat, mesti ada ilmu, mesti ada kemahiran. Bukan terus kita membuta tuli menjalankan perniagaan, lepas tu duit kita pun habis. 100,000 lenyap macam tu saja, 20,000 senyap macam tu saja. So mana dekat sini kita kena tengok satu persatu, bergurulah kepada mereka yang pakar supaya kita akan dapat ilmu yang bermanfaat, kemahiran yang bermanfaat untuk kita kembangkan lagi bisnes kita ke tahap yang lebih jauh. Dan sebenarnya dalam bisnes ni tiada istilah pun terlambat dalam bisnes. Penting kita ada satu kesedaran. Dan bisnes sekarang ni dah tak macam dulu, macam saya jelaskan, kita dah boleh buat online. Kita malu nak berjumpa dengan pelanggan, kita buat satu iklan jual kari pak frozen, publish iklan dalam WhatsApp group. Sekarang iklan yang paling bagus, kita menggunakan WhatsApp. Create lah apa-apa, ciptalah apa-apa, join mana-mana WhatsApp yang ada. Yang kedua FB, yang ketiga Insta, dan paling top lagi sekarang ni adalah TikTok. Jadi kalau kita buat TikTok tu, saya ingatkan janganlah kita buat TikTok mengarut-ngarut. Sebab TikTok buat mengarut-ngarut memang ranking dia tinggi. Tapi kita fokuskan kepada TikTok business. Bukan maksudnya TikTok tu kita ambil akaun untuk business. Tapi dalam TikTok kita tu, kita fokuskan kepada business saja. Masukkan semua berkaitan dengan business. Contohnya cara kita ada kedai baiki kenderaan. Cara baiki kereta. Kita ambil video cara baiki kereta masuk. Kan, suruh pelanggan kita bagi reply dan sebagainya. Kita buat bisnes kedai Dobby contohnya, kita promote kedai Dobby kita dalam TikTok. Sementara tu kita boleh promote dalam WhatsApp, dalam WhatsApp status. Di sini saya bagi tips untuk kita berjaya dalam pengiklanan dalam bisnes kita. Pertama sekali sekarang, bermula pada sekarang ni tuan-tuan mesti ada TikTok. Wajib ada TikTok untuk kita kembangkan bisnes. Yang kedua, perlu sentiasa update kita punya WhatsApp status. WhatsApp status kita jangan sekali-kali letak, kalau kita ada 10 produk, masuk dalam tu 10 produk. Jangan. Paling maksimum 2 sahaja. Sama ada video ke, gambar ke, hanya 2 sahaja. Jangan, walaupun kita ada beratus produk, jangan masuk beratus. Sebab pelanggan tak ada masa nak tengok semua sekali. So, kita cuma letak 2 saja. Satu lagi dalam FB status. Sebab FB status, WhatsApp status hanya ada masa 24 jam sahaja, lepas tu dia hilang. Katalah saya buat sekarang, katalah pukul 9 pagi, 9 pagi besok dia dah hilang, masuk status yang baru. So, kita update je WhatsApp status kita. Yang kedua, ketiga, simpanlah seberapa banyak nombor kontak. Nombor telefon pelanggan kita, nombor telefon sama-sama saja simpan. Sebab apa? Bila kita simpan nombor telefon, WhatsApp status kita yang akan keluar pada telefon mereka. So, kita akan nampak ramai orang tengok dalam WhatsApp status kita, dan berkemungkinan dalam orang tengok WhatsApp status kita, ada customer ataupun orang yang tengok tersebut menarik minat untuk membeli kita punya produk. So, itu yang saya bagi beberapa tips untuk kita kembangkan lagi bisnes. Iaitu pertama tadi, TikTok. Buatlah TikTok untuk bisnes. Okey, jangan buat TikTok mengarut-ngarut, buat untuk bisnes saja. Satu hari 2 video. Dia TikTok undang-undang dia satu hari 2 video. Kita cuma like dia, tanda love tu like, tulislah mesej itu up ke, terbaik lah, tanda tangan ke, lepas tu copy link. Copy link saja, buat banyak-banyak. So kita akan dapat mungkin dalam masa beberapa minggu saja kita boleh dapat 1000 subscribers. So bila kita dapat saja 1000 subscribers, hadirin dan hadirat sekalian, sudah pastinya kita dah boleh buat live. Kita boleh jual produk kita secara live.
Bayangkan kita boleh buat secara live, kita promote produk kita secara live. So itu di antara beberapa tips yang saya bagikan kepada semua penonton-penonton yang hadir untuk kita cuba kembangkan lagi bisnes. Sebab bisnes ini sebenarnya kalau betul cara dan keedahannya memang amat menyeronokkan. Dia tidak akan memerikkan, dia tidak akan memenatkan, dia tidak akan menyusahkan, tapi dia akan lebih menyeronokkan. Jadi buat bisnes ni sebenarnya kita kena buat dengan cara yang betul. Jangan terlalu overclaim. Katalah kita buat produk kesihatan, kita akan kempis perut. Katalah perut saya ni katalah dah buncit lah contohnya kan. Produk kita tu produk kempiskan perut. So kempis perut dalam masa 2 minit. Logik ke tidak dalam kempis perut dalam masa 2 minit? Buatlah ayat sikit, kempis perut dalam masa 2 minggu. Nampaklah logik. Ataupun dalam masa 30 hari. So nampaklah logik. Jangan terlalu overclaim berkaitan dengan kita punya produk. Okey, so saya ingatkan lagi sekali, buat bisnes dengan cara yang betul. So insya-Allah orang akan cari kita. Jangan kita buat bisnes dengan cara yang menipu, sebab bila kita tipu hanya sekali saja orang beli dan selepas tu orang tak akan beli dah. Itu tak apa lagi lah, tambah sekarang lagi dunia viral sekarang ni, bila kita tipu sekali beribu-ribu orang akan ban kita punya produk dan akhirnya kita akan mengalami kerugian. Dan di sini saya ada 10 lagi tips untuk menjadi seorang usahawan ataupun untuk kita kembangkan lagi kita punya bisnes. Yang pertama sekali ialah kita kena tetapkan hala tuju perniagaan. Kita nak bisnes ni untuk apa sebenarnya? Macam saya jelaskan, untuk apa? Kalau kata sekarang ni kita tetapkan, saya nak buat bisnes keropok leko. Okey, bisnes keropok leko. Saya nak dalam masa 1 bulan saya boleh dapat RM10,000 jual bisnes keropok leko. So bila kita jual bisnes keropok leko dalam 1 bulan RM10,000, so mana sini kita kena fokuskan. 1 minggu kita kena dapat berapa? 1 bulan tadi saya sebut RM10,000, betul? 1 minggu kita kena pecahkan dia. Maknanya 1 minggu kita dapat berapa? 2,500 jualan kita. Minggu yang kedua kena dapat 5,000. Minggu yang ketiga kena dapat 7,500. Minggu yang keempat kena dapat 10,000. Jadi dalam 1 minggu tu 2,500, kita bahagi dengan, katalah kita buat 6 hari. 1 hari Ahad mungkin kita nak rehat kot. Nak rehat bersama keluarga. So 6 hari tu kita bahagi dengan 2,500. So lebih kurang dalam 250 lah, lebih kurang. So 250. 1 hari mesti dapat. So keropok leko tu kita jual berapa? RM10 satu. So 1 hari kita kena jual berapa pack? 25 pack. Nampak tak situ perkiraan dia? Jangan kita buat bisnes RM10,000 tunggu. Kalau orang Kelantan kata apa? Duk cokoh. Tahu? Kita duk cokoh tunggu customer. So bila kita tunggu customer, tak akan dapat apa yang kita idamkan. Bisnes usahawan mesti bergerak. Tidak boleh duduk diam. Kita mesti bergerak ke hadapan, fokus. Saya hari ini mesti jual 25 pack untuk dapat RM250 dengan satu keropok leko jual RM10. So dalam 1 minggu kita boleh dapat 2,500. Tak capai, katalah minggu pertama mungkin boleh dapat 10. Hari pertama boleh dapat 10. Hari yang kedua top up, mana yang tu kurang tu top up supaya dapat balik 500 pada hari yang kedua. Begitulah seterusnya. Itu nama dia usahawan. Kita buat bisnes, kita buat satu persatu, kaji satu persatu. Bukannya kita seorang penjual atau peniaga, tapi kita nak menjadi seorang usahawan. Berjaya dalam kita punya bisnes. Dan yang kedua, kita perlu buat bisnes yang kita sukai. Kadang-kadang ada orang kata, bila kita buat bisnes yang kita sukai, orang tak suka bisnes tersebut. Maksud masyarakat tak nak beli bisnes kita. So kita kena tengok. Kadang-kadang bisnes yang kita sukai tersebut, kita kena tengok supaya apa? Supaya kita akan dapat ada keseronokan dalam bisnes. Katalah kita minat nak buka buat bisnes nasi kerabu. Kita fokuskan buat nasi kerabu. Okey? So kita bagikan supaya nasi kerabu tu lebih sedap daripada orang lain. Kalau kita nak buat bisnes makanan ni, kita kena pastikan bahawa kita memang sedap nak makan nasi kerabu tu. Ini kadang-kadang kita buat bisnes, kita nak untung tapi tak berapa sedap.
Sebenarnya dalam bisnes makanan, untuk kita berjaya jauh ke hadapan, kita kena buat seolah-olah kita makan sendiri. Barulah bisnes kita akan berkembang. Orang akan sanggup bayar berapa banyak pun harga sebab nasi kerabu kita sedap. Nasi kerabu kita terbaik. Walaupun kita duduk Selangor sekalipun, walaupun kita duduk di Johor sekalipun, walaupun kita duduk di Sabah ke, walaupun kita duduk di England ke, di London ke, tapi kita buat bisnes nasi kerabu kita terbaik, kalah nasi kerabu yang duduk di Kelantan. Jadi penting dekat sini, kita nak makan nasi kerabu, kita nak buat bisnes nasi kerabu, kita buat seolah-olah untuk kita sendiri. So, bila kita rasa sedap, kita jual pun akan rasa sedap. So, dia punya aura kesedapan dalam makanan tersebut yang kita masak akan diserap masuk dalam makanan tersebut dan dia akan sampai kepada orang lain dan orang lain pun akan rasa kesedapan tersebut dan dia akan sanggup bayar berapa sahaja yang ada harga nilai tersebut. Jadi itu pentingnya di sini. Dan yang ketiga, kita perlu ada dalam grup ataupun dalam persekitaran yang positif. Kawan-kawan mesti ramai yang positif, yang mendukung kita, yang backup kita untuk lebih maju ke hadapan, untuk berjaya, sokongan ahli-ahli keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita buat bisnes, memang keluarga kita kadang tak setuju, suka makan gaji, tak apa. Walaupun kita makan gaji sekalipun, ada masa ruang, bolehlah buat supaya kita nak build up dulu kita punya confident diri, keyakinan diri dalam bisnes. Sebab bisnes ni dia tertakluk kepada keyakinan. Kalau kita yakin, kita boleh redah apa saja. Kita tak akan malu berniaga di tepi jalan. Bayangkan kalau kita ada 10 cawangan berniaga ke tepi jalan. Saya ada satu cerita dulu. Ada seorang cikgu ni di Bangi, dia buat bisnes sate saja. Ni dalam 7 tahun, 10 tahun yang lepas. Dia cikgu sekolah, dia buat sate. Dia buat sate di Bangi, dia cuma berniaga tumpang sahaja di 10 restoran. Di 10 restoran. Dia berniaga selepas balik sekolah, mana pukul malam, selalunya pukul 5, dia sekolah kan pagi je. So pukul 5 tu sampailah malam. So satu cawangan. Bayangkan satu cawangan boleh dapat satu malam RM500. Paling sikit RM500 satu malam. Paling sikit saja tu. RM500 satu malam. Kalau 10 cawangan kali 500 berapa dapat? Kan? So walaupun dia part time saja buat, dan tak semestinya dia buat semua. Dia cari pekerja, upah jaga, dia cuma managekan, uruskan dari segi collection. Collect, mana yang tu kurang, ni sate tak cukup ke, timun tak cukup ke, dia tambah. So, kita manage. So, sekarang ni kita nak jadi seorang pengurus bisnes. Sebab tu, istilah usahawan ni sebenarnya, dia istilah memang kita nampak macam seorang penjual, seorang peniaga. Tapi sebenarnya, bila dipanggil istilah usahawan, kita menjadi seorang mengurus bisnes, pengurus bisnes. Sebab istilah usahawan itu sendiri dipanggil usahawan. Berasal daripada perkataan usaha. Wan tu bermaksud maksud mahir dalam bidang yang kita buat. So, kalau kita mahir dalam bidang Dobi, kita mesti usaha supaya bisnes Dobi kita bukan setakat satu saja kita buat, kembangkan lagi. Ada delivery. Dan Wan tu bermaksud mahir dalam bidang Dobi yang kita buat. Kalau kita mahir dalam nasi kerabu, pastikan kita usahakan supaya nasi kerabu kita di-upgrade. Di-upgrade, sentiasa upgrade sampai paling-paling power. Mungkin sekarang kita buat nasi kerabu hanya dalam bentuk ni saja. Dan mungkin lepas ni kita boleh buat dalam bentuk frozen. Dan mungkin sampai satu masa nasi kerabu kita boleh ekspor sampai ke seluruh dunia. Jadi kita perlu ada satu matlamat untuk kita kembangkan lagi bisnes kita supaya boleh pergi lebih jauh. Jadi kita perlu ada ilmu yang penting, ilmu yang lebih jitu, ilmu yang lebih luas supaya kita akan mencari potensi diri kita, kita kembangkan lagi potensi diri kita supaya kita akan jadi lebih mendapat keuntungan dalam bidang perniagaan kita. Yang seterusnya, bila kita buat bisnes, sudah pastinya kita perlu utamakan pelanggan. Memang dalam pepatah mengatakan, customer is always right. Pelanggan selalunya betul. Sebab apa? Mereka lah yang akan mengeluarkan duit untuk membeli kita punya produk ataupun perkhidmatan. So, maksudnya di sini, kita kena jaga hati pelanggan.
pastikan kalau kita buat kita punya produk kita sebaik mungkin, insya-Allah sebaik mungkin yang kita buat tersebut aura dia itu akan pergi kepada pelanggan tersebut. Dan dalam bisnes kita seterusnya ialah kita perlu ada perancangan yang teliti. Saya bagi satu contoh lah. Mungkin ada di antara ramai audiens di luar sana yang bertanya kalau kita nak buat dalam sektor pertanian, apakah benda yang perlu ada? Sebab dalam bidang pertanian ni tak semestinya kita ada tanah untuk buat pertanian. Tak semestinya kita ada lembu, kita ada kandang lembu baru nak buat lembu. Kita peringkat awal kata contohlah kita nak buat lembu, tapi tak ada modal. Senang saja. Macam mana cara dia? Kita pergi satu kandang lembu. Dia ada lembu berapa banyak? 50 ekor. Kita jadi ejen pemasaran dia. Satu ekor lembu, dia kata bagi komisen katalah RM50. Kan? Kita tolong jual. Katalah cara nak jual lembu ni, tambah lagi musim nanti akan datang, akan musim korban kan. Saya bagi satu tip. Siapa sini yang buat ternakan lembu, saya bagi satu tip dekat sini. Okey, kita dah ada kawan-kawan yang buat ternakan lembu. Sekarang kita nak iklankan macam mana kita nak dapatkan customer. Kita ambil contoh di Selangor. Type saja senarai masjid di Selangor. Senarai masjid di Selangor, tak silap saya ada lebih kurang dalam 1,800 senarai masjid di Selangor. Dia akan keluar senarai penuh. Dan ada nombor telefon dan sebagainya di situ. Okey? Dan apa kata, ambil nombor telefon semua, buat satu iklan dalam WhatsApp kita, simpan nombor-nombor Tok Siap, Tok Imam yang ada dalam senarai masjid tersebut, viralkan ke semua, kita ada lembu korban, yang ready stock, masuk gambar apa semua, viralkan. Kalau bayangkan kata kita ambil 1,000 masjid yang ada, 1,000 masjid yang ada, kalau kita ambil 5% daripada 1,000 masjid tu dah berapa banyak kita dapat? Katalah satu masjid tu 10 ekor. Ada sampai pernah dulu, saya dengar cerita sampai satu masjid ada dulu-dululah. Ada sampai 300 ekor pun ada. Cuba bayangkan berapa banyak kita dapat pada masa tersebut. So sebenarnya dalam bisnes ni, kalau betul cara dan kaedah dia memang amat menyeronokkan. Bisnes kita jangan bagi dia memerikkan. Kita kena letak bisnes tu satu benda yang menyeronokkan, barulah idea, barulah ilham, barulah segala-galanya aura akan datang kepada kita. Jadi itu di antara beberapa tip yang saya cuba selitkan di sini supaya kita cuba seronokkan diri kita dalam bidang bisnes. Seterusnya ialah kita perlu ada persediaan diri dari segi mental dan fizikal, kekuatan rohani, jiwa. Bisnes ni peringkat awal, tambah lagi kita belum biasa buat bisnes, perasaan malu tu memang sangat menebal pada diri kita. Bayangkan kalau kita nak buka bus pun kita dah rasa segan nak jual, cuba bayangkan bagaimana kita nak buat bisnes yang lagi besar, kan? Jadi sekarang bisnes kita tak perlu fikir dah. Kita dah boleh buat online, tak perlu buka bus lagi dah. Buat satu, ambil short lot dalam Shopee ke, dalam Lazada ke, ataupun mana-mana platform yang ada, promote dalam tu. So tak perlu jumpa pelanggan, barang pun sampai saja. Ataupun kita ambil daripada negara-negara luar punya produk, kita jual dalam negara. Ataupun kita ambil produk dalam negara, kita jual di platform-platform di luar negara pun boleh juga, sebab currency, mata wang, saya dapat lebih untung. Okey, so kita perlu ada persediaan dirilah, mental dan fizikal. Dan seterusnya juga kita perlu ada rangkaian hubungan. Kita buat bisnes tak boleh seorang-seorang. Kena ada ramai kontak, kena ada ramai kawan. Gunakan pelbagai platform-platform yang ada, macam saya dah sebutkan tadi, seperti media-media sosial yang ada, persatuan-persatuan yang ada. Kita joinlah persatuan perniagaan bekas tentera ke, Dewan Perniagaan bekas tentera ke, persatuan-persatuan veteran ke, apa-apa saja persatuan. Dalam masa tersebut, walaupun kita mengukhuwahkan lagi hubungan di antara sesama kita, dalam masa tersebut juga kita boleh mengembangkan lagi dunia perniagaan kita. Jadi kita perlu ciptakan rangkaian hubungan. Dan selain itu, sangat-sangat penting ialah pemasaran yang berkesan. Kalau bisnes tak boleh lari daripada pemasaran, ataupun dalam bahasa English dia panggil marketing. Pemasaran.
So tambah lagi sekarang macam-macam teknik ada, teknik offline ada, teknik online ada, teknik robot ada, auto robot ada, sifu robot ada, copywriting ada, macam-macam. Teknik gambar, Canva tak Canva, poster tak poster. So macam-macam, terlalu banyak. So kita pilih mana yang bersesuaian dengan jiwa kita, bersesuaian dengan kita punya produk, dan kita gunakan platform-platform pemasaran tersebut untuk kita kembangkan bisnes kita. Dan yang seterusnya, kita jangan berputus asa. Walaupun kita dah kecundang sekali, terus bangkit, terus bangun, terus pergi lagi ke hadapan. Jangan putus asa, sentiasa bertungkus lumus, konsisten. Tak dapat satu kali, cuba kali kedua. Kita kena, orang kata apa, yakin diri. Kita kena bertungkus lumus, kena ada satu keyakinan, konsisten. Kadang-kadang dalam kita proses membina perniagaan tu macam-macam ranjau yang kita akan tempuhi. Kadang-kadang masa tak cukup tidur dan sebagainya. Macam saya sebutkan tadi, 3 tahun saja. Dalam masa 3 tahun, tungku lumus, pulun betul-betul 3 tahun. Selepas 3 tahun, bisnes tu akan datang kepada kita. Dengan syarat, buat cara bisnes yang betul, jangan tipu orang, jangan bagi produk yang tak berkualiti. So insya-Allah rezeki itu akan datang mencurah-curah kepada kita. Dan bagaimana kita dapat mengambil peluang yang ada tersebut? Kita perlu peka dengan segala perubahan yang berlaku. Tambah lagi sekarang, dunia bisnes kena guna platform-platform yang berpotensi. Jangan terlalu kita ortodok dengan platform-platform lama. Macam saya dululah. Untuk pengetahuan semua, saya memang anti TikTok. Memang anti betul. Tapi disebabkan sifu saya pun ada guru. Dalam apa-apa saja pun kena ada guru. Sifu saya kata, tahun ni kena buat TikTok. So, saya buatlah TikTok juga. Terpaksa kena buat. So, rupanya memang betul. Kita buat TikTok untuk bisnes, bukan TikTok untuk merapu-rapu. So, FB kita guna juga, Instagram kita guna juga, tapi kita gunakan zaman-zaman budak-budak hipster sekarang. Menggunakan platform tersebut untuk kembangkan lagi bisnes. Dan kita kena fahami keperluan dan kehendak masyarakat. Apa sekarang yang orang nak? So, semua nak fast food, frozen food yang segera. So, kita cari produk yang boleh kita frozenkan, yang boleh kita buat secara segera. Mungkin akan datang, orang akan buat produk dalam bentuk pil. Mungkin teknologi yang akan datang, nasi bentuk pil, ayam bentuk pil. Kita nak makan nasi ayam, makan nasi, pil tu, pil nasi ayam, pil nasi, pil ayam. Minum air, dah ada dalam perut nasi ayam. Mungkin teknologi, kita tak boleh jangka. Okey? Dan kita perlu ada kekuatan untuk merebut peluang. Okey, seperti modal yang kita ada, guna dengan sebaik mungkin, jangan habiskan semua. Ambil 10% untuk bisnes. Kalau boleh, bisnes yang tanpa modal pun banyak. Macam saya sebut tadi. Kan? Kita jadi ejen dulu. Okey, kita jadi ejen produk. Kita jadi ejen marketing. Kita ada kemahiran. Ataupun mungkin kita ni seorang yang handsome ke apa? Kan? Macam saya contohnya. Okey, mungkin. Kan? Kita boleh jadi motivator. Kita boleh jadi personality, peraga pakaian. Mungkin ada di antara sana nak ambil saya jadi peraga pakaian pun boleh. Kan? Ni dah handsome kot. Ha. So, maknanya dekat sini banyak cara yang boleh kita buat untuk bisnes sebenarnya. Yang penting ialah bagaimana kita nak ubah persepsi orang untuk jadikan dia sebagai satu bisnes. Seterusnya ialah kita perlu melatih diri mengambil peluang seberapa segera yang boleh. Bila nampak je peluang tersebut, ambil dengan sebaik mungkin. Jangan dilepaskan. Kadang-kadang apa yang kita nampak peluang tersebut, kita nampak, oh bagus ni produk ni. Lepas tu kita pun tinggal. Rupanya orang lain yang ambil dan dia boleh jadi dapat ratus-ratus ribu ringgit. Dan dalam bisnes juga, kita perlu ambil risiko. Macam-macam risiko yang akan berlaku. Kawan tikam belakang ada, kawan tikam depan pun ada. Bukan depan saja, belakang pun ada. Okey, bisnes macam pandemik yang berlaku, shutdown habis, tutup semua. So ini semua kadang-kadang risiko yang kita terpaksa tempuhi. Tapi semuanya kita kena redha. InsyaAllah, setiap apa yang berlaku tu sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Kita kena yakin dan terus bangkit dan terus bangkit. Jangan kita lemah di tengah jalan. Fokus apa yang kita nak, insya-Allah segala ranjau di kiri kanan yang kita ada tu, bila kita fokus betul-betul, kita akan sampai ke destinasi yang kita inginkan.
Dan seterusnya kita sanggup menerima dan menyesuaikan diri kepada perubahan. So zaman sekarang, zaman teknologi, terpaksa kena guna. Mungkin dulu kita pakai telefon 3G ke 4G ke, disebabkan zaman sekarang kena 4G ataupun 5G, terpaksalah kena guna. Kalau mungkin dalam WhatsApp kita tu mungkin ada 2-3 WhatsApp group saja. Sekarang nak bisnes, mungkin dalam phone kita perlu ada sampai 200 WhatsApp. Kena carilah apa telefon yang compatible, RAM berapa dan sebagainya, supaya kita boleh buat iklan dalam kita punya handphone. Okey? Dan seterusnya, kita perlu ada sikap yang positif kepada peluang-peluang yang ada. Jangan kita rasa ada satu negatif. Walaupun kita nampak kadang-kadang benda tu negatif, kadang-kadang boleh menjadikan positif. Contohnya macam saya sebutkan tadi. Kita tengok sekarang semua orang badan dah besar-besar, semua lemak penuh dan sebagainya. Dari sudut tu kita nampak negatif. Tapi dari sudut bisnes, positif. Ini peluang, ini pendapatan, ini ada untung. Jadi, kena ada satu mindset yang positif supaya masalah yang ada di keliling kita sebenarnya kita boleh jadikan satu benda yang positif. Dan sudah pastinya kalau orang yang memikirkan bisnes tak ada lain dan tak bukan, dia akan memikirkan bagaimana nak dapat dan bagaimana nak melipat gandakan keuntungan. Dan paling penting juga di sini ialah kita kena rajin membaca buku. Dan zaman sekarang sebenarnya kita dah boleh baca bukan buku saja, kita boleh tengok dalam YouTube, kita boleh tengok dalam online, macam-macam dah. Tak semestinya kena beli buku dah. Kan? Dunia pembacaan ni dah boleh mengatasi sampai no sempadan, boleh pergi jauh. Okey? Dan kita boleh pergi melawat di mana-mana tempat. Kita tengok ada potensi di lokasi tersebut, kita bawakan di sini. Kan? Kita boleh buat apa-apa sahaja sebenarnya. So, ini di antara beberapa benda yang perlu kita lihat, bagaimana kita nak kembangkan lagi kita punya bisnes, kita ambil potensi-potensi yang ada untuk kita jana pendapatan di situ. Okey? Dan untuk kita buat sesuatu benda, kita kena renungkan. Untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, memang impian semua orang. Semua orang nak berjaya buka bisnes. Tak ada seorang pun nak buka bisnes tak nak rugi. Semua nak untung. Tetapi hakikat sebenarnya bukan semua orang boleh berniaga ataupun mempunyai bakat untuk berniaga. Dia bukan secara semula jadi bisnes ni. Dia mesti diasah. Dia mesti dibangunkan. Dia mesti dibina. Sebab tu saya sebut pada awal tadi, bisnes tu mesti build. Kita mesti bina. Bukan secara semua jadi. Kita tengok orang yang ada family business. Ayah dia bisnes yang berjaya. Tapi sampai anak dia lingkup semua. Juta-juta habis macam tu saja. Sebab apa? Dia tak dibina. So, tak ada masalah. Walaupun kita tak pernah buat bisnes sekalipun, jangan risau. Jangan runsing. Kita bina bisnes kita sendiri. Kita binakan satu persatu bermula daripada bawah, naik satu step ke satu step yang lebih baik. Jadi sebelum kita nak menceburi bidang perniagaan, kita kena tengok apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi seorang yang berjaya dalam bidang keusahawanan ataupun dalam bidang bisnes. Pada hakikat sebenarnya untuk mencapai ciri-ciri tersebut, kita tengok benda-benda yang positif lah. Macam saya dah sebutkan tadi, kena ada kerajinan, kena ada usaha, kena yakin, kena fokus, kena ada wawasan, apa yang kita target, apa matlamat kita yang kita nak, di situ perlu ada. Okey, kita perlu kenal diri kita, siapa diri kita. Siapa Muhammad Isham bin Idris ni? Apa kekuatan dia? Apa kelemahan dia? So kita tengok kelemahan diri kita tu apa? Kekuatan kita tu ada. Setiap orang ada kekuatan dia, ada kelemahan dia. Kena kenal diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Jadi mana yang kita terkurang tu, cari ilmu. Tanya sifu-sifu, tanya cikgu-cikgu, tanya tenaga pengajar, tanya siapa-siapa sahaja yang boleh membantu kita melengkapkan diri kita untuk kita berjaya lebih jauh ke hadapan. Teori yang kita belajar di universiti tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Teori yang kita belajar di universiti, saya ingat sekali lagi, saya terangkan, teori yang kita belajar di universiti, walaupun kita belajar tinggi sekalipun, kita dah menjadi seorang profesor ke, double profesor dan sebagainya, kita dah belajar sampai tahap yang lebih tinggi, tidak semestinya kita boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya.
Kita lihat orang yang tak habis SRP sekalipun, orang yang tak bersekolah penuh sekalipun, dia boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dengan syarat dia perlu ada common sense. Dia perlu ada keyakinan. Sebab tu yang penting di sini, kita tidak perlu ada Master of Business Administration. Kita tidak perlu ada PhD sekalipun. Yang penting kita perlu ada Master in Common Sense. Sekarang, bisnes apa yang sesuai? Kita dah masuk zaman selepas pandemik, endemik. Apa bisnes yang sesuai? Yang ada, kena tengok, perhati satu persatu untuk kita kembangkan lagi. Kita tengok apa bisnes yang boleh kita jadikan satu pendapatan. Sekarang sektor-sektor yang telah meningkat maju, sektor makanan, sektor yang berkaitan pertanian, sektor berkaitan dengan pendidikan, sektor yang berkaitan dengan industri pelancongan pun dah tengah mula naik sedikit demi sedikit. So, kita tengok mana yang suit dengan diri kita, dengan jiwa kita, dengan tahap kita. So, kita boleh run, boleh jalankan perniagaan tersebut. Jadi, tindakan kita, cari ilmu. Tingkatkan jaringan perniagaan kita, kenal pasti peluang-peluang yang ada, ikuti perkembangan terkini dalam dunia perniagaan. Carilah kemahiran kita di mana-mana sahaja. Boleh datang ke mana-mana tempat yang ada. Boleh datang ke Perhebat. Kita ada macam-macam pusat-pusat latihan yang ada di sini. Sekarang di Perhebat ni pun kita dah ada bahagian pertanian yang terbaru. Kita ada pertanian. Boleh belajar macam-macam di sini yang ada. So, kita tingkatkan ilmu kita. Kalau kita ada tanah-tanah terbiar, kita usahakan dengan sebaik mungkin. Tak semestinya kita ada tanah. Kawasan rumah kita pun kita boleh buat bisnes. Cuba tanam dekat kawasan rumah kita kunyit. Mungkin ada lebih kurang dalam 30 polybag keliling rumah. Kan? Dah boleh jual daun kunyit. Okey, mungkin kita boleh tanam, paling-paling pun kita tanamlah ada 30 polybag dekat rumah. Tanam kunyit, halia, kari dan sebagainya. So, kita dah jimatkan barangan dapur. Sekurang-kurangnya 5% daripada barangan dapur yang kita guna hari-hari, kita dah boleh jimat. Okey? So, tingkatkan kemahiran. Guna daya kreativiti kita. Tak tahu, tanya. Jangan malu bertanya. Sebab kalau kita malu bertanya, kata pepatah, kita sesat jalan. Kan? Padahal ada je orang keliling kita, tapi kita tak tanya. Memanglah pergi entah mana-mana. Sepatut kita nak pergi kat situ, padahal dekat je. Tak tanya punya pasal, kita dah terseleweng ke jalan yang sesat. Jadi, kita gunakan, rancangkan perniagaan kita yang tabi'i, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Buat dulu daripada bawah. Sedikit, step by step. Kalau kita tak berani buka restoran, kedai, kita buat dulu kat rumah. Buat satu menu. Katalah kita buat menu asam pedas kau. Memang power ni. Kita buat memang terbaik lah. Kan? Kita boleh buat packaging ni, kita boleh jual kat jiran-jiran. Satu tempat, lepas tu kita jual, kembangkan lagi. Mungkin lepas ni kita boleh buat PES asam pedas kau, kan? Power, asam pedas viral, boleh kembangkan lagi walaupun kita buat di rumah sahaja, kan? Penting di sini, bisnes ni kita boleh mula di mana-mana sahaja. Kita boleh mula di rumah, kita boleh mula di kedai, kita boleh mula di mana-mana sahaja, tak ada masalah. Okey. Dan resepi kejayaan kita, carilah sebuah impian. Apa yang kita nak dalam bisnes? Kena set target. Adakah kita nak jalankan perniagaan tu, kita nak 10,000 sebulan, kita ada target, kita nak 1 juta ke, kita nak 100,000 ke, kita punya duit simpanan kita, carilah sebuah impian. Adunkan bersama motif dan tindakan, dan hiasilah dengan disiplin diri. Dan saya percaya, hadirin hadirat yang berada di luar sana, saudara-saudara yang berada di luar sana, memang mempunyai disiplin yang sangat tinggi, sebab sentiasa masih lagi fokus setakat ni untuk mendengar ilmu-ilmu dan amanat yang saya sampaikan, supaya kita tak dapat banyak, sedikit pun cukuplah. Dapat satu perkataan pun cukuplah. Dan gunakan perkataan tersebut dengan sebaik mungkin untuk kita cuba buat sedikit bisnes. Walaupun tak besar sekalipun, kita mulalah dulu. Mungkin kita boleh jual sedikit saja dulu, kan? Lama-lama dah ada keseronokan, dah terima duit, kita kembangkan lagi. Jadi, bisnes ni kita kena programkan. Dia tidak boleh datang macam itu sahaja. Kita kena bina. Macam saya jelaskan tadi,
Kita kena bina, kena programkan. Dan programkan bisnes kita tu biar berjaya. Susunkan dia biar berjaya. Biar sampai ke destinasi. Biar sampai kepada apa yang kita nak. Kita buat target. Saya buat bisnes bulan ni, katalah saya punya target nak 1,000 sebulan. Tinggi sangat, tak payah. Kita buat target nak 100 sebulan. Extra. Cari bisnes apa yang boleh buat 100 sebulan. Mungkin kita boleh jual minyak wangi. Beli dulu minyak wangi secara online ke apa. Ataupun pen minyak wangi ke. Ya, jual mungkin RM5. Berapa banyak? Kita target 100 sebulan kita dapat. Okey, dapat. Alhamdulillah. Okey. So, kita buat lagi. Mungkin bulan depan kita target RM200 sebulan. Daripada jual minyak wangi. So, tak perlu ada kedai. Jual online saja. Buat iklan sikit-sikit apa semua, viralkan. So, kita kena programkan biar bisnes tersebut berjaya. Dan gambarkan what you want. Apa yang anda nak. Kita nak apa bila buat bisnes? Kita nak pendapatan RM10,000 sebulan. Kita nak pendapatan RM15,000 sebulan. Boleh dapat. Dengan syarat macam saya sebutkan tadi, kena programkan dia. Apa-apa benda yang kita nak buat, kena programkan. Supaya kita boleh dapat apa yang kita inginkan. Jadi, secara ringkasnya di sini sebenarnya, tajuk yang saya bawakan pada hari ini, kenapa nak bisnes adalah satu benda yang sebenarnya menyeronokkan. Jangan kita letakkan bisnes tu satu benda yang memerikkan, yang memudahkan, yang menyusahkan. Kita buat bisnes ni biar rasa seronok. So, bila kita rasa seronok, macam saya sebut tadi, dia akan datang pada minda kita yang positif, menggerakkan kepada semua tubuh badan kita kepada pergerakan yang positif dan insya-Allah kita boleh capai apa yang kita nak. Saya dah jelaskan beberapa tips tadi di sini dan semoga apa yang saya sampaikan tersebut kita dapat jadikan sebagai satu panduan walaupun dapat satu perkataan saja, minat, tak apa. Carilah minat tersebut. Apa yang tuan-tuan dan puan yang ada di luar sana, tanamkanlah minat tersebut. Gunakannya dengan sebaik mungkin. Walaupun dapat satu saja, tak apa. Janji kita ada sesuatu yang boleh kita jalankan sebagai satu perniagaan. Dan saya doakan kepada semua yang mendengar saya pada pagi ini, semoga semuanya berjaya dan terus maju jaya dan kita jumpa lagi. Jom bisnes. Okey, terima kasih Encik Muhammad Hisham atas pendedahan, pendedahan kenapa kita nak bisnes. Satu topik yang sangat menarik dan telah membuka minda, harap membuka minda kepada para penonton ini kenapa kita perlu berbisnes. Segala ilmu yang dan tips yang telah dikongsikan daripada beliau amat-amat berguna dan bermanfaat. Rugilah sekiranya anda tidak mengambil sedikit ilmu yang dicurahkan tadi. Okey, saya harap anda masih berada lagi di ruangan YouTube ini. So, saya minta anda semua para hadirin jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Tak susah pun. Tekan saja semua di hujung jari supaya anda tidak ketinggalan segala informasi-informasi yang menarik ataupun informasi-informasi yang terkini akan diberikan kepada anda nanti insya-Allah. Okey, kalau tengok jam pun telah menceburui kita, masa pun menceburui kita. Okey, sampai di sini sahaja, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Jangan lupa trademark saya mana-mana rancak. Kita rancakkan perniagaan kita insya-Allah. Okey. Salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.